Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua. So, mula-mula sekali Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang viewers Shadows Channel di mana dia memberi cadangan untuk Shadows berkongsikan kisah pada hari ini. So, shout out kepada Muhammad Rizal dan terima kasih sekali lagi atas cadangan yang telah diberikan. So, kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini? So, hari ini Shadows bakal kongsikan 3 kisah seram berkenaan dengan Cameron Highland. Tempat di mana jauh berbeza daripada Genting Highland, yang bagi Shadows sendiri dia banyak lebih kurang benda-benda yang flora dan fauna lah. Lebih kurang macam tu lah kan. Tempat-tempat minum teh lah, tempat-tempat nak bersejuk lah. Dia berbeza sikit dengan Genting Highland kepada yang tak tahulah. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan 3 kisah seram berkenaan dengan Cameron Highland. Tapi sebelum tu kita roll intro dulu. Piu. So, kisah ni dikongsikan oleh Zuraida di mana insiden yang menyeramkan berlaku hampir 11 tahun yang dulu. And insiden ni berlaku time tu tahun 2013 di mana Zuraida masih lagi berada di bangku sekolah dan berlakulah insiden yang bukan hanya terjadi kepada dia tapi terjadi juga kepada rakan-rakan dia yang turut mengikuti rombongan pergi ke Cameron Highland. So, kisah dia berlaku di mana, macam Shadows katakan tadi, pihak sekolah telah mengadakan satu rombongan untuk pergi ke Cameron Highland di mana diorang pergi untuk belajar tentang proses-proses pembuatan teh. Pergilah tengok ladang-ladang yang ada dekat situ. Sambil tu dapatlah diorang bercuti-cuti lah dekat Cameron Highland sambil menikmati cuaca yang sejuk. And hari yang diorang pergi tu bukan lama pun, dalam sehari je rombongan tu. So, seperti biasa pihak sekolah pun start lah nak plan untuk macam mana nak pergi sana dari segi transport, dari segi tempat tinggal dekat sana. So, transport seperti biasalah, confirm naik bas lah. Yang manakala untuk tempat dia orang nak stay kat sana, pihak sekolah cubalah mencari tempat yang murah lah, tak ada lah mahal sangat. Yalah, sekolah je pun kan. So, punyalah cari. And then dikatakan ada satu sekolah yang terletak di Cameron Highland, iaitu SK Convent Cameron Highland, something like that lah. Okay, so sekolah tu adalah orang kata dom-dom diorang ataupun asrama je, di mana pihak-pihak sekolah ni bolehlah stay dekat situ untuk satu malam. Sebab katanya pelajar-pelajar semua offside ke ataupun bercuti or something like that lah, lebih kurang lah. And sekolah tersebut dikatakan ada sejarah di sebalik sekolah tu. Pada awalnya tempat tu bukan sekolah tau. And dikatakan tempat tu sebelum ni adalah sebuah gereja ataupun sebuah hospital macam tu lah. Tak silap Shadows lah berkenaan dengan sekolah tu. Dan lepas bertahun kemudian tempat tu dah berubah menjadi satu sekolah. So, selepas semua plan dah diaturkan, dan tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh Zuraida dan juga rakan-rakannya untuk pergi rombongan ke Cameron Highland. So, segala aktiviti telah dirancangkan oleh pihak sekolah, apa yang diorang bakal buat dekat sana dan semua benda tu lah. So, awal-awal sekali diorang akan pergi ke tapak sekolah tu dulu untuk letak semua barang-barang, kemudian barulah diorang akan pergi ke tempat ladang teh, and then diorang pergi Lavender Park lah, and then akhir sekali diorang akan pergi dekat area berincang untuk macam membeli belah macam tu lah. So, setibanya Zuraida bersama rakan-rakannya di sekolah Convent Cameron Highland tu, apabila diorang tiba dekat situ, Zuraida bersama rakan-rakannya yang lain dah terasa seperti keseraman yang lain macam dekat sekolah tu tau. Keadaan kawasan sekolah tu terasa sunyi, sepi, nampak macam mendap macam tu lah. Biasalah Cameron Highland kawasan bukit kan, so nampaklah macam berhutan sikit macam tu lah. Nampaklah macam malap sikit kan, nampak seram dia lain macam dekat area situ. So, Zuraida pada awalnya rasa tak senang hati lah, tapi dah diaturkan oleh pihak sekolah, so nak tak nak itulah tempat yang diorang kena stay. So, dom-dom yang diorang stay ni mempunyai katil 2 tingkat tau. So, dalam satu bilik tu adalah dalam 5 katil macam tu lah. So, which means 10 pelajar untuk satu bilik. Lebih kurang lah. So, selepas diorang dah letak semua barang-barang tu, bila diorang on the way nak pergi bas untuk pergi ke ladang teh tu, salah satu kawan Zuraida yang bernama Nurul menegur Zuraida yang katanya dia ternampak seperti ada wanita tua yang berada di pekarangan kawasan sekolah tau. And Zuraida pun bagi tahu kawan dia si Nurul ni, tempat tu memang tak ada orang sebab semua orang dah keluar. And macam mana pula ada wanita tua dekat area situ, macam tak masuk akal lah. Tapi Nurul convince si Zuraida ni ataupun meyakinkan si Zuraida ni
yang memang dia nampak ada perempuan tua dekat area sekolah ni tau. Dia ternampak dia berjalan-jalan dekat sini sana tu tau. So Zuraida cakap kalau kata betul-betul ada kemungkinan orang yang jaga sekolah ni ke kan, ataupun makcik-makcik kantin ke kan, dia nak ambil barang dia. So dia berfikir positif lah ataupun bersangka baik lah. Tak adalah dia nak start fikir benda tu ada berkaitan dengan hantu ke ataupun benda-benda yang menyeramkan. Dia tak nak lah start cerita yang menyeramkan ke apa, nanti satu geng-geng ni semua tak lena tidur kan. So lepas si Nurul dah dengar penjelasan si Zuraida ni, diorang pun semua masuklah ke dalam bas and meneruskan aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan oleh pihak sekolah. So macam biasalah, diorang pergi ke area Ladanteh tu, pergilah buat apa yang patut, and lepas tu pergi visit dekat Lavender Park, and then kemudiannya pergi ke area Berincang untuk membeli belah. Selepas selesainya semua benda tu, and diorang pulang semula ke SK Convent tu, and lepas dah masing-masing semua dah beli barang semua, and diorang pun pergilah ke dom diorang, membersihkan diri, and lepas tu nak get ready lah untuk makan malam, and then lepas tu masuk tidur. Sebab keesokan harinya pukul 10 pagi diorang akan bertolak balik ke tempat diorang lah. Dan selepas selesainya makan malam, maka berlakulah insiden-insiden yang menyeramkan. Pada malam tu terdapat 2 insiden yang boleh dikatakan mengganggu pihak-pihak pelajar dan juga pemandu bas yang stay dekat satu dom dekat area situ tau. So insiden yang berlaku dekat pelajar-pelajar tu, pada malam tu lepas diorang selesai semua makan malam, diorang semua pergilah ke bilik masing-masing and startlah get ready untuk tidur semua benda tu. So pada awalnya semua macam tak ada apa-apa benda yang pelik lah. Namun si Nurul bagi tahu si Zuraida, sekali lagi tadi time on the way naik nak pergi ke dom diorang tu, si Nurul ni terserempak dengan wanita tua yang sama berada di pekarangan sekolah tau. And Zuraida pun pada waktu tu dia dah rasa pelik dah. Kali ni dia tak tahu macam mana dia nak yakinkan si Nurul yang perempuan tua tu kemungkinan penjaga ataupun makcik kantin sekolah ke apa, ataupun cikgu ke apa lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab time tu dah dalam pukul 9 malam tau. So takkanlah tiba-tiba makcik kantin pula nak ada dekat area situ kan, tengah-tengah malam kan. And kalau katakan orang ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk sediakan makan malam, makcik tua yang si Nurul bagi tahu ni tak ada pun, ataupun bukan salah satu pihak yang menyediakan makan malam pada malam tu. And si Nurul ni bagi tahu si Zuraida yang makcik tua tu berpakaian baju hitam macam tu, baju labu hitam kan, lepas tu berambut panjang and sambil memegang tongkat, berjalan macam nenek tua lah, standard lah tu. So Zuraida pun merasa pelik yang kalau katakan pihak sekolah, even dressing dan cara pemakaian apa yang seperti mana yang si Nurul ni bagi tahu, dah nak rasa pelik lah. So tolak ke tepi ke semua insiden tu, insiden yang berlaku dalam dom pelajar ni, time tu diorang semua dah nak lena dibuai mimpi pada ketika itu, and time tu lah berlaku satu kerasukan di atas salah satu pelajar kat situ tau. Tak tahu kenapa salah satu pelajar yang stay dalam satu dom bersama dengan Zuraida dan Nurul tiba-tiba bangun dan start meracau and start bercakap bahasa yang tak difahami tau. And semua pelajar lain yang time tu semua terkejut bangun and tengok kelakuan salah satu pelajar yang kena rasuk ni sambil dia bercakap bahasa yang tak dikenali ataupun tak diketahui, sambil tu dia seolah-olah macam menari macam tu, and dia start macam buka bunga, silat semua bagai. So pelajar-pelajar lain semua yang tengah tidur semua berkumpul kat satu area dalam dom tu, takut dengan apa yang diorang nampak tau. So si Zuraida ni terus keluar daripada dom tu and start cari cikgu untuk bagi tahu apa yang sedang berlaku. So Zuraida dapatlah kejut salah satu cikgu lelaki ni, and cikgu lelaki ni terus pergi ke bilik tu and nampak yang student yang kena rasuk ni dah start pelik-pelik, dah start berdiri atas katil, dah macam nak terjun semua bagai tau. Terus cikgu si Zuraida ni pun startlah membaca segala doa dan juga petikan-petikan dalam ayat Al-Quran, cuba untuk memulihkan pelajar tu. And benda tu mengambil masa dalam 30 minit macam tu, and barulah perempuan yang kena rasuk ni start kembali tenang, and then tahu-tahu dia terus terpingsan tau. Cikgu tu bagi tahu si Zuraida, Nurul dan juga rakan-rakan dia yang lain berada dalam bilik tu supaya jaga dan tengok keadaan dia macam mana. Dan sambil tu cikgu tu ada bagi satu gelas air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sekiranya kalau apa-apa jadi, just renjis air tu ataupun bagilah air tu minum dekat pelajar perempuan tu. So disebabkan ketakutan, kesemua diorang ni nak tidur kat katil masing-masing, diorang dah risau dah. So diorang pun macam cubalah berkumpul sesama sendiri and cuba berkumpul and tak tidur dekat tingkat atas katil tu, diorang tidur dekat tingkat bawah katil tu. So, disebabkan ketakutan yang teramat sangat tau. So nasib baik lepas insiden tu tak ada apa-apa benda yang menyeramkan berlaku. Namun berbeza pula buat
pemandu bas yang bawa diorang ni pergi dekat tempat tu, mereka mengalami insiden yang lagi dahsyat daripada kerasukan tu lah. So dalam cerita tu ada 2 pemandu bas yang turut ikut rombongan tu tau. So 2 disebabkan ialah kalau seorang tu letih boleh berganti lah semua bagai. Namun mengikut kisah apa yang berlaku, 2 pemandu bas yang stay dekat salah satu dom ni, ada orang yang ekstra dalam bilik diorang. So 2 pemandu bas ni, seorang yang bernama Azim dan seorang lagi bernama Syarul. So diorang ni tengah sedap lepak dalam bilik diorang, bercerita semua, sembang-sembang. Sampailah time diorang nak masuk tidur, diorang pun tutuplah lampu. And bila diorang tutup lampu, and dom yang 2 pemandu bas ni stay ni ada 2-3 katil macam tu tau. So katil yang diorang tidur ni berhadapan masing-masing lah. So satu katil kat sini, satu katil kat sini lah. So sebelum diorang masuk tidur, macam biasalah, si Azim dan juga si Syarul ni layan handphone dulu semua bagai. Sampailah diorang terdengar bunyi nafas yang amat kuat datang daripada sebelah katil si Azim ni tau. So Azim tadi tu berasa pelik, takkan si Syarul pindah katil pergi katil sebelah dia. Risau juga amat, tiba-tiba member pindah katil kan. So si Azim pun sambil dia pegang phone, dia tak nak pandang belah kanan dia just laungkan suara dia and tanya kepada si Syarul, "Oi Syarul, kau tukar katil ke?" And Syarul pun menyahut, "Tak adalah, aku depan kau ni, takkan kau tak nampak?" So si Azim terus alih pandangan mata dia daripada handphone and pandang ke arah katil depan, and memang dia nampak cahaya handphone si Syarul ni sedang bernyala dekat muka si Syarul ni tau. Dan si Azim bagi tahu Syarul, "Aku sekarang ni dengar macam ada orang kat tepi katil aku ni." Yang Syarul pun bagi tahu, "Kau jangan macam-macam Mat. Biar betul, takkan ada orang sebelah kau kot." And Azim pada ketika itu dah rasa seram sejuk lah. Azim terus bagi tahu si Syarul, "Weh, aku rasa ada benda tak manis berlaku ni. Aku rasa ada benda lain daripada yang lain tengah berlaku kat katil sebelah ni." So Syarul ni jenis yang berani orang dia. Dia terus on torch lampu dia and hala lampu tu ke arah katil sebelah Azim tau. And apabila si Syarul ni menghala lampu ke arah katil sebelah Azim ni, terus Syarul bagi tahu si Azim, "Azim, kau bangun daripada katil kau sekarang, kau pindah kat katil sebelah aku ni." Dan si Azim cakap, "Apa hal? Kenapa?" Syarul just bagi tahu, "Tak, kau dengar sekarang, kau dengar apa aku cakap, kau just bangun daripada katil kau pindah ke katil aku. Nanti aku cerita apa yang berlaku." So Azim pun bangun daripada katil dia and dia nak on lah flashlight lampu dia sebab gelap kan, tak nampak. And lepas tu Syarul kata, "Kau tak payah on flashlight kau. Aku just suluh dekat katil ni, kau pergi kat katil tu. Kau jangan pandang apa-apa, kau pergi ke arah katil tu." So Azim pun pergi ke arah katil tu and dia pun duduk atas katil tu and baring lah. So Azim pun tanya, "Apa hal ni? Apa yang kau nampak?" So Syarul pun cakap, "Aku tak nak cerita benda ni sekarang. Kau just selimutkan diri kau, baca segala doa, baca segala surah yang kau tahu and masuk tidur. Esok pagi aku akan bincang dengan cikgu, kita caw daripada tempat ni awal." So Azim pun dengar apa yang si Syarul katakan and diorang pun berdua masuk tidur tau. So pada keesokan hari, apabila si Syarul nak berjumpa dengan cikgu untuk bagi tahu untuk caw daripada tempat tu awal, and selepas dah bagi tahu semua, cikgu pun green lightkan benda tu sebab lepas insiden kerasukan semua bagai. So cikgu pun cakap, "Okey, kita bertolak pukul 9 pagi lah. Patutnya pukul 10 diorang awalkan sikit." So lepas tu Syarul pun pergilah dekat bas and start engine semua, get ready lah. And time tu lah baru Azim tanyakan, "Tadi apa jadi weh?" So barulah si Azim tanyakan kepada si Syarul apa yang telah berlaku tau. So si Syarul ni pun bagi tahu yang time Syarul suluh lampu handphone dia ke arah katil sebelah si Azim ni, Syarul bagi tahu yang dia nampak ada satu lembaga yang tengah duduk bercangkung di atas katil dengan lidah terjelir keluar sambil memandang si Azim tau. Apabila Syarul nampak tu, Syarul dalam ketakutan juga, tapi dia kenalah beranikan diri kan. Kalau member panik, Azim pun akan confirm panik and huru-hara kan. So sebab itulah si Syarul ni kawal diri dia and suruh si Azim beredar daripada katil tu pergi ke katil hadapan. So selepas Azim dah dengar benda tu, Azim terkejut lah. Dia tak sangka yang rupa-rupanya ada satu makhluk yang duduk bertinggi dekat katil sebelah tu. And epic part, makhluk tu pula tengah usah si Azim ni dengan lidah terjelir, tak tahu nak buat apa, nak makan ke, nak jilat ke, redor je mat. So lepas semua pelajar-pelajar semua dah naik ke dalam bas sekolah tu, so cikgu pun bagi tahu yang diorang terpaksa cut short the trip and diorang pun pulanglah ke sekolah diorang tau. Terpaksa pulanglah, bersurai ke rumah masing-masing lah. Namun berlaku satu lagi insiden di mana dalam perjalanan pulang daripada Cameron Highland, dikatakan si Nurul ni nampak wanita tua yang sama dia nampak dekat kawasan pekarangan sekolah
naik bas bersama diorang. Time tu si Zuraida cakap tak ada pun dia nampak mana-mana makcik ataupun nenek tua yang naik bas tu tau. So Zuraida cakap dah Nurul, tak payah fikir lah, kita dah alami banyak benda-benda dekat situ. So kita just fokus untuk sampai rumah and harap tak ada apa-apa benda yang seram berlaku lepas tu lah. So Nurul pun fikir okey lah, fine, kemungkinan besar semua dah settle lah, tak ada apa-apa benda seram yang bakal berlaku dah. Namun apabila diorang tiba di Jerantut untuk makan tengah hari, time tu tak pasal-pasal salah satu pelajar macam terkena histeria tau. And apabila seorang pelajar ni terkena histeria, satu pelajar lain pun turut terkena histeria, kecuali si Zuraida tau. So Nurul pun terkena juga tau. So Zuraida terfikir kemungkinan ada pelajar-pelajar lain ni yang terkena histeria ni kok terbuat-buat ataupun terbawa-bawa benda ni tau. So cikgu pada ketika itu terus dah rasa panik lah. Yelah, aku bayangkan student-student kau yang ramai semua macam terkena histeria tau. Zuraida seorang saja yang tak terkena tau. So kebetulan pula, cantik pula, dekat area tempat makan tu ada salah satu ustaz, di mana ustaz ni salah satu AJK masjid yang terletak dekat Jerantut ni, suruhlah cikgu ni bawa semua pelajar-pelajar ni pergilah berubat dekat masjid tu. And lepas dah bawa, dah berubat everything all, semua kembali normal. And dikatakan pelajar-pelajar yang terkena histeria ni keesokan harinya tak payah datang sekolah lah, sebab benda tu memang penat lah. Ada apa, impact dia memang memenatkan lah ke atas pelajar-pelajar tu. Dan Alhamdulillah, nasib baik lepas diorang semua dah sampai ke tempat sekolah, semua dah bersurai everything all, nasib baik tak ada apa-apa makhluk yang mengganggu diorang tau. And sampai ke hari ni, Nurul dan juga Zuraida tak tahu apa yang berlaku dekat nenek tua yang turut ikut bas diorang ni, sama ada itu punca histeria yang berlaku dekat salah satu medan makan dekat Jerantut tu. And lepas diorang dah diubat everything all, kemungkinan besar yang makcik tu ataupun nenek tu yang follow tu pun pulang balik ke Cameron Highland lah. Tak tahulah sama ada benda tu berlaku ke tak lah. Sebab nenek tua tu terus Nurul tak nampak dah tau. Tak tahu apa yang dah berlaku, tak tahu apa yang dah jadi. Terus si Nurul pun fikir time diorang tengah berubat dekat masjid yang dekat Jerantut tu, kemungkinan besar makhluk tu pun telah dihantar pulang semula ke Cameron Highland. So itulah pengalaman yang menyeramkan yang berlaku kepada Zuraida, Nurul dan juga rakan-rakan sekolah dia yang lain, termasuk pemandu bas yang membawa rombongan ke Cameron Highland. Kisah yang seterusnya dikongsikan oleh Helena dan juga Sofia, di mana insiden ini berlaku pada tahun 2011, dan ketika itu Helena dan juga si Sofia ni tengah menjalani latihan industri ataupun praktikal lah. And si Helena dan juga si Sofia ni time tu diorang tengah belajar bidang hospitality ataupun bidang hotel lah, hotel management macam tu lah. And diorang kena pilih hotel-hotel yang terpilih yang terletak di Malaysia ataupun di luar negara untuk melakukan latihan industri selama 2 bulan. So si Helena dan si Sofia ni diorang teringin sangat nak pergi ke Cameron Highland, lalu diorang memilih salah satu resort yang terletak dekat Cameron Highland. And bernasib baik kedua-dua mereka ni dapat berpeluang melakukan latihan industri dekat Cameron Highland. So dengan excitednya, Helena dengan Sofia ni tak sabarlah untuk memulakan latihan diorang dekat Cameron Highland. And untungnya si Helena dan Sofia ni, time tu abang si Helena ni baru sahaja berkahwin, and abang si Helena dan juga isteri dia plan untuk berhoneymoon dekat Cameron Highland. So alang-alang dah nak pergi situ, bawalah si Helena dan juga si Sofia ni pergilah ke dorm yang telah ditempatkan oleh pihak resort tersebut, di mana diorang berdua ni akan stay dekat situ lah. So resort ni tak diberitahukan nama mana, sebab yelah takut kalau kod-kod ada latihan-latihan industri yang lain pun yang nak pergi situ kan, nanti nanya, takut pula diorang nak lakukan latihan kat situ kan. So dorm di mana Helena dan si Sofia ni ditempatkan, dia ada satu bahagian di mana dihaskan untuk pelancong ataupun orang-orang yang nak bercuti dekat Cameron Highland ni. Itu memang khas untuk pelawat-pelawat yang datang Cameron Highland lah. And manakala ada satu bahagian blok tu memang khas untuk orang-orang di mana yang melakukan latihan industri ataupun bekerja ke apa, pihak-pihak resort adalah macam menyewa bilik-bilik yang ada dekat situ tau. So Helena dan Sofia ni pun apabila sampai kat situ, so Pak Cigat yang dah tahu kehadiran si Helena dan juga si Sofia ni pun bagilah hulu kunci bilik tu, and bagi tahu lah pantang larang yang diorang kena follow lah sepanjang berada dekat dorm tu. Kira macam tak boleh buat bising dan semua
benda tu lah pada waktu-waktu yang tertentu. So Helena dan Sofia ditemani oleh abang si Helena ni pergilah cek dom si Helena dengan Sofia, nak tengok semua okey ke tak lah. Apabila diorang masuk kat bilik tu, tak adalah apa-apa benda yang nampak pelik ke apalah, cuma kotor sikit lah. So Helena dan Sofia ni pun berpakat untuk membersihkan bilik tu tau. And lepas dah selesai bersih everything, nampaklah senonoh sikit, tak adalah macam time awal diorang sampai nampak semak, kotor, berhabuk semua bagai. So selepas dah selesai keesokan harinya tu, si Helena, Sofia dan juga abang Helena bersama dengan isterinya pergilah ronda-ronda dekat area Cameron Highland sebelum Helena dengan Sofia ni start latihan industrinya pada keesokan harinya. So selepas dah selesai tour segala Cameron Highland tu, dah pergi bercuti macam bercuti bagai, maka pulanglah abang Helena dan juga isterinya. Tinggallah Helena bersama Sofia, diorang pun pulang ke dom diorang untuk bersiap sedia untuk hari keesokan menghadiri latihan industri itulah. So sepanjang 2 hari Helena dengan Sofia berada dekat dom tu, tak ada apa-apa gangguan ataupun benda-benda pelik yang berlaku. Tapi semuanya bakal berubah apabila tiba hari ketiga di mana Helena dan juga Sofia ni dah pergi ke latihan industri diorang. So sebelum diorang ni ada shift-shift diorang masing-masing. Diorang pada awal hari pertama macam standard lah, hari untuk perkenalkan diri lah, lebih kurang macam tu lah, and kenalkan diri dengan kawasan, dengan tempat semua bagai. So diorang berdua ni habis pada pukul 5.30 petang tu tau. So lepas dah selesai tengok, diorang pun pulang ke dom diorang, di mana di sini berlaku satu insiden yang pelik dan juga misteri tau. Apabila si Helena dan Sofia tiba dekat dom diorang, si Helena ni masuklah kunci ke pintu macam biasa nak masuk lah. Dan selepas dimasukkan kunci and lock tu, dah kedengaran dah buka kan. So obviously kau boleh buka pintu and masuk lah. Tapi problem dia is that apabila kunci tu dah dibuka and nak buka pintu tu, tak tahu kenapa pintu tu seolah-olah digenggam oleh sesuatu dekat dalam yang tak membenarkan si Helena dan juga si Sofia masuk ke dalam bilik tu tau. So si Helena dan si Sofia ni cubalah beberapa kali untuk tolak pintu tu masuk, tapi pintu tu seolah-olah macam saya katakan tadi, ada orang ataupun ada benda yang menghalang pintu tu buka tau. So hampir 15 minit macam tu, Sofia dan juga Helena dah rasa pelik kenapa pintu tu tak boleh buka. So diorang perlukan bantuan, diorang carilah pakcik guard yang ada dekat situ untuk tolong diorang buka pintu tau. So pakcik guard ni yang datang ke bilik diorang ni siap bawa tukul tau. Dan Helena dengan Sofia fikir, oi dahsyat sangat pakcik ni yang nak pecah pintu ke apa kan. So pakcik tu je bagi tahu dekat si Helena dengan si Sofia supaya turun bawah, tunggu dekat bawah, and once selesai baru pakcik suruh naik lah. And tempat diorang tunggu tu tak adalah jauh ataupun tinggi mana lah. And time diorang tengah tunggu pakcik guard ni untuk buka pintu, kedengaran bunyi tukulan yang kuat, sambil tu macam ada orang menjerit-jerit macam marah macam tu tau. So lepas dalam 10 minit macam tu, kelihatan pakcik guard tu turun daripada tangga, and apa yang Helena dan Sofia nampak, wajah pakcik tu macam pucat gila, macam keletihan macam tu lah. So si Helena dengan si Sofia ni pun tanyalah dekat pakcik tu, semua dah okey ke? And pakcik tu cakap, bilik tu dah buka dah boleh masuk dah. Namun Helena disebabkan nampak wajah pucat dan keletihan pakcik tu, Helena pun tanya, semua okey ke? Apa yang berlaku kat atas, kenapa tak boleh buka? Pakcik kat tu macam seolah-olah tak nak bagi tahu apa yang sebenarnya terjadi time pakcik tu nak cuba buka pintu tu. Pakcik tu je cakap, tak ada apa lah, jangan layan lah, just masuk bilik tu, make sure korang behave lah, jangan buat benda-benda yang menjerit ke apa ke kan, korang rehatkan diri lah, tu je lah pesan pakcik. So Helena dan Sofia dah rasa lain macam dah, diorang fikir macam ibarat pakcik ni tak nak cerita hal yang sebenar tau. So apabila Helena dengan Sofia ni nak masuk ke bilik diorang, time tu ada satu makcik yang stay dekat area situ, and nampaklah Helena dengan Sofia ni masuk ke bilik tu, and makcik ni pun tegur lah, awak ni orang baru ke area sini ke? So Helena dan juga Sofia cakap, yalah, diorang ni salah satu student yang hadir dekat Cameron Highland untuk lakukan latihan industri tu lah. So lepas dah explain semua tu dekat makcik, makcik tu pun bagi tahu, berjaga-jagalah dekat rumah ni, jangan buat macam-macam benda pelik ke apa ke lah. Kira berani jugalah korang nak stay kat sini kan. And time tu Helena dengan Sofia lagi rasa pelik lah, bermacam-macam soalan dah start bermain dekat minda diorang. So Helena dengan Sofia ni pun tanyalah dekat makcik tu, kenapa dengan bilik ni cik, ada apa-apa benda yang kita orang patut tahu ke? Namun soalan tu ditepis terus oleh makcik tu. Makcik tu je cakap, tak ada apa-apa, kalau kamu elok-elok je tak adalah, tak ada apa-apa bilik tu, tak ada, makcik saja je bagi tahu korang untuk jaga-jaga, sebab yelah tempat ni kan jauh daripada rumah korang, takut apa-apa terjadi ke apa kan. And terus makcik tu pun caw daripada kawasan tu tau. Helena dengan Sofia ni pun lagi bertambah heran lah dengan apa yang telah berlaku.
pakcik guard tak nak cerita benda betul, makcik tu pun tak nak cerita benda betul. Shadow sendiri pun heran kadang-kadang tau. Bila katakan ada satu benda yang seram berlaku kat tempat tu, tell lah, bagi tahulah Mat. Janganlah bagi aku stay kat satu tempat yang tahu tempat tu ada benda-benda pelik ataupun tempat tu berhantu, kau just diam. Bagi tahulah. Shadow tak faham kadang-kadang dengan orang kita ni tau. Just bagi tahu lah, susah sangat ke nak bagi tahu. Nampak dah emosi pula kan. So berbalik kepada cerita. So sepanjang Helena dan Sofia stay dekat tempat tu, tak ada sangatlah gangguan-gangguan yang berlaku dekat tempat tu, melainkan satu insiden tu je, di mana Helena dengan Sofia ni mengalami kesukaran untuk buka pintu tau. Namun bagi Helena, ada malam-malam di mana dia stay dekat situ, Helena terasa seolah-olah dia ni diperhatikan oleh sesuatu dalam gelap tau. Tak tahu apa, tapi seolah-olah diperhatikan lah. And si Sofia pula cakap ada waktu-waktu dia yang tertentu dalam bilik tu, diorang seolah-olah boleh bau benda yang wangi, kadang-kadang bau benda yang macam busuk, bau bangkai. Lepas tu benda tu just akan hilang macam tu tau. So Helena dan Sofia dah tahu dah bilik tu ada something yang tak kena tau. So diorang berjaga-jagalah, sentiasa mengamalkan bacaan-bacaan ayat Quran dalam bilik tu, and then pastikan diorang tak buat benda-benda yang mungkin boleh mengganggu makhluk-makhluk yang stay dengan diorang dalam bilik tu. Sebab benda yang penting yang diorang selalu pastikan is that tiap-tiap malam sebelum apa-apa, sebelum diorang tidur, diorang akan baca doa pelindung dan sentiasa memainkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran dalam rumah tu tau. Sampailah hari terakhir latihan industri Helena dengan Sofia ni, apabila diorang nak keluar dari tempat tu, barulah pakcik guard dekat tempat tu cerita dekat diorang apa sebenarnya yang ada dalam bilik tu. So mengikut kisah yang dikongsikan oleh pakcik guard tu, dikatakan bilik ataupun blok yang di mana diorang tinggal ni tak ramai orang, ataupun boleh dikatakan tak ada orang yang stay dekat situ tau. Jarang orang menginap dekat tempat tu lah. So kemungkinan besar disebabkan itu adalah makhluk-makhluk lain yang turut stay dalam rumah tu. And apabila Helena dengan Sofia masuk ke dalam bilik tu, makhluk ni terasa macam, apa hal Mat kau masuk dalam tempat aku kan? Lebih kurang macam tu lah. So nasib baik Alhamdulillah tak adalah gangguan-gangguan yang ekstrim yang berlaku kepada Helena dan juga Sofia. Namun macam saya katakan tadi, berlakulah insiden-insiden yang kecil yang juga pelik dan juga menyeramkan yang berlaku ke atas Helena dengan Sofia ni. So mungkin antara geng bayang semua yang mungkin pernah stay kat Cameron Highland ketahulah kat mana blok ni yang diceritakan, sebab tak banyak deskripsi yang diberikan berkenaan tempat ni. Tapi apa yang diketahui, mana-mana pelajar ataupun budak-budak yang melakukan latihan industri, diorang dihantarkan dekat apartment ke ataupun dorm yang terletak dekat situ lah. And consider Helena dan juga Sofia ni bernasib baik lah. Sebab apa? Tak berlaku apa-apa insiden yang terlalu ekstrim dari segi keseraman dekat area tersebut. Okey geng bayang semua, untuk kisah yang terakhir untuk hari ini berbeza sikit jalan cerita dia berbanding dua kisah yang saya ada kongsikan tadi. So, kisah ni berlaku kepada salah seorang pelakon dan juga pengacara yang bernama Zulin Aziz, di mana dia berkongsikan kisah ni di social media dia, iaitu social media TikTok tak silap Shadows, di mana dia mengalami gangguan yang menyeramkan semasa bercuti di Cameron Highland. And tempat penginapan yang dia stay ni merupakan satu apartmen, saya tak silap lah, salah satu apartmen. And berlakulah bermacam-macam gangguan yang dihadapi oleh Zulin bersama dengan suami dia. So semestinya siapa je yang tak excited bila bercuti dekat Cameron Highland? Yes, Cameron Highland tempat yang tenang, penuh dengan flora dan fauna, nak enjoy pemandangan semua memang sesuai lah dekat Cameron Highland. Namun banyak insiden-insiden yang menyeramkan berlaku dekat area Cameron Highland ni tau. And seperti yang dikongsikan oleh Zulin Aziz ni, di mana tempat penginapan yang dia stay ataupun apartmen yang dia stay ni berlaku beberapa perkara-perkara yang pelik dan juga menyeramkan. And antara insiden yang berlaku dekat tempat dia menginap ni, which is dikatakan time dia tengah mandi, cermin bilik mandi tu kan, bila kau mandi dia kadang-kadang beruap tu kan, cermin tu bila beruap ada tapak tangan tau. Tak tahu tapak tangan siapa, tiba-tiba muncul tapak tangan. And bukan tu saja tau, dikatakan time diorang nak tidur, diorang boleh dengar bunyi tarikan perabot dalam bilik diorang, bunyi ketukan kat pintu, and bunyi nyalakan anjing yang begitu kuat dekat area situ tau. So ia memberikan satu perasaan ataupun feeling yang menyeramkan lah, sambil Zulin bersama dengan suaminya bercuti di Cameron Highland. And apabila dia share kisah tu dekat
social media ada, and adalah beberapa orang-orang yang komen berkongsikan pengalaman seram diorang time stay dekat apartment tu tau. So apartment tu Shadows tak dapat nak namakan apartment tu atas sebab privacy, dan juga tak boleh nak kongsikan lah. Kalau kongsikan nanti Shadows kena saman, satu hal pula kan. So antara perkongsian yang diceritakan dekat komen-komen posting Zulin Aziz ni, salah satu daripada mereka mengatakan time ada satu keluarga bercuti dekat area situ, adalah bayi bersama dengan diorang, and bayi ni non-stop menangis dalam bilik tu. Tapi bila keluar daripada bilik tu, okey, baby tu okey, tak ada apa-apa. Tapi bila tiap kali masuk je, dia start menangis tau. So end up diorang pun check out awal. Sama kes macam Zulin Aziz ni, disebabkan keseraman yang terlalu kuat berlaku dekat bilik tu, pada keesokan hari plan tak ada lah nak check out awal ke apa, tapi terus member caw daripada tempat tu. Tak boleh handle sangat keseraman tu. Kalau Shadows pun caw juga, tak tunggu esok ke, malam tu itself dah caw lah. And ada juga perkongsian yang mengatakan yang time diorang stay dekat apartment tu, diorang terserempak dengan satu wanita yang tak tahulah sama ada guest yang stay dekat apartment tu ataupun makhluk dari alam yang lain. Sebab apa? Dikatakan wanita tu hanya berdiri dekat satu penjuru dekat bangunan tu ataupun koridor apartment tu, just berdiri kat situ sambil memandang kat luar tau. Geng bayang semua bayangkanlah korang balik malam-malam ke apa, korang nampak benda macam tu, mau korang tak panik kan. And ada juga perkongsian yang mengatakan bilik-bilik yang diorang check in dekat situ, macam-macam gangguan daripada segi ketukan pintu, bunyi perabot bergerak, and seperti ada orang berjalan di atas siling bilik tu tau. So kebanyakan pengalaman yang dialami oleh mereka-mereka yang menginap dekat apartment tu, diorang macam ibarat tak tahan lama lah. Kira once diorang check in, terus sama ada diorang terus check out pada hari yang sama ataupun keesokan hari terus carilah hotel-hotel yang lain, disebabkan gangguan yang teramat kuat dekat apartment tu tau. And mengikut kisah ataupun mengikut sejarah berkenaan dengan apartment tu, dikatakan disebabkan tak ramai orang menginap dekat apartment tu, berlakulah macam-macam benda gangguan ataupun ada penghuni dekat apartment tu yang dari alam yang lain tau. And apartment tu dikatakan memang cantik, memang sesuai lah kalau family member semua nak datang, nak chill, nak berseronok dekat Cameron Highland. Tapi disebabkan atas gangguan-gangguan yang teramat sangat berlaku dekat apartment tu, ramai yang end up check out awal tau. So Shadows tak boleh nak kongsikan tempat tu dekat mana. So mungkin antara geng bayang semua tahulah apartment mana yang Shadows kongsikan ni. And yes, seperti Shadows katakan, yang kisah yang last ni simple and berbeza sikit dengan dua kisah yang tadi tu. So Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan berkenaan dengan kisah-kisah seram yang terdapat dekat Cameron Highland. And sekiranya geng bayang semua ada kisah korang sendiri yang korang nak kongsikan, korang boleh kongsikan dekat email Hey Shadows Channel, ataupun korang boleh kongsikan dekat ruangan komen. Macam mana pun Shadows akan ambil kisah korang and Shadows akan share dekat platform Hey Shadows Channel, seperti mana yang telah dikongsikan oleh Muhammad Rizal untuk Shadows ceritakan kisah-kisah seram yang terdapat dekat Cameron Highland ni. And Shadows harap geng main semua terhibur dengan kisah pada hari ini. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye geng bayang semua. Piu.